Didik TV KPM. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Kita pergi slide yang pertama, mise en place penyediaan puding. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan juga anak-anak di rumah, apa pentingnya mise en place tu dalam penyediaan puding? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, mise en place ni kita ialah penyediaan bahan dan juga alatan sebelum kita memasak atau menyediakan puding yang dah siap. Baik. Okey Nisa. Okey, seterusnya Nisa. Kita pergi kepada bahan-bahan dan fungsi bahan-bahan. Okey, kalau murid-murid dapat lihat ada di hadapan Nisa ni, ada di atas meja, ada banyak bahan-bahan dan kita akan mendalami apa itu bahan-bahan serta fungsi bahan-bahan tersebut Nisa. Baik, cikgu, jom. Okey, cikgu nak minta tolong Nisa lah. Boleh. Bila cikgu sebut nanti Nisa tolong angkat dan tunjukkan kepada kawan-kawan di rumah. Boleh, cikgu. Okey Nisa, terima kasih Nisa. Okey, kita tengok bahan yang pertama, susu segar. Baik. Okey, susu segar. Okey, susu segar ni merupakan ejen untuk menggabungkan campuran inti dan krim dan menyumbang kepada rasa yang lazat. Wah. Lebih lazat. Okey. Maknanya kat sini kita akan tandakan ejen dan campuran adunan. Okey. Ejen dan campuran adunan. Mengapa? Sebab dia berbentuk cecair. Maknanya bila ada bahan-bahan yang keras dan tak boleh nak bersatu, kita gunakan susu ataupun pelbagai jenis cecair lah. Kita gunakan untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut. Baik, cikgu. Okey, yang kedua Nisa, tepung jagung. Tepung jagung. Tepung jagung ni kita gunakan sebagai bahan pemekat. Bahan pemekat. Okey, bukan sahaja dalam pastry Nisa serta anak-anak di rumah. Kalau dalam masakan biasa pun, kalau kita masak terlebih cair, mak bapak kita akan terus cakap, tambah tepung jagung. Supaya bahan itu menjadi lebih pekat. Okey, yang ketiga. Nisa, gula caster. Gula caster. Okey, gula caster ni rasa dia apa Nisa? Manis. Manis. Pandai Nisa. Okey, gula caster ni rasa manis dan dia akan meningkatkan rasa dalam hidangan puding itu sendiri. Baik. Okey Nisa, sebelum kita masuk ke vanila, cikgu nak tanya dengan Nisa. Ya. Agak-agak gula ni pede dengan apa? Gula mestilah dengan garam. Betul lah. Pandailah Nisa. Tak sia-sia jadi anak murid cikgu 3 tahun ni. Terima kasih. Okey, kenapa gula kita padankan dengan garam? Sebab gula dan garam saling melengkapi. Contoh Nisa dan anak-anak murid di rumah. Kalau kita perasan teh tarik dekat kedai mamak tu rasa sedap sangat. Ya. Kenapa? Takkan dia letak gula lepas tu letak garam, cikgu. Betul Nisa. Itu rahsia untuk air teh tarik yang sedap. Baik. Ada letak gula, letak susu dan sedikit garam untuk meningkatkan rasa lemak dia. Baik. Okey Nisa, seterusnya vanila Nisa. Okey. Macam yang kita lihat mula-mula tadi Nisa kata bau sangat wangi. Sangat wangi. Jadi vanila ini kita gunakan sebagai meningkatkan aroma dan rasa dalam puding. Baik. Okey, seterusnya. Telur. Okey, murid-murid di rumah pasti juga kenal dengan telur. Okey, telur ni kita gunakan untuk menambah rasa, melembutkan, memberikan kelembapan dan meningkatkan kandungan nutrisi dalam puding. Maknanya menambah rasa, melembutkan, memberikan kelembapan dan meningkatkan kandungan nutrisi ni. Penting ni nutrisi ni Nisa. Baik. Okey, disebabkan contoh Nisa, kalau kita buat kek, sebab kita dalam pastry, puding dan kek adalah satu dalam kategori yang sama. Betul. Nisa biasa buat kek kan? Ya. Okey, kalau kek tu keras, selalunya disebabkan telur. Tak cukup telur. Tak cukup telur. Pandai Nisa. Okey, seterusnya mentega. Mentega, yang mana satu Nisa mentega? Mentega yang ini cikgu. Okey, betul. Baik.
Okey, mentega kita gunakan untuk meningkatkan rasa lemak yang lazat. Kalau kita perasan murid-murid di rumah, kita ada dua jenis mentega. Satu salted, iaitu yang rasa masin sikit. Baik. Satu lagi yang tiada rasa. Tiada garam, unsalted tiada cikgu. garam, ya unsalted. Tiada baik. garam. Pandailah di sana, bagus betul. Okey, seterusnya tepung custard. Tepung custard kita gunakan untuk memberikan aroma dan warna kekuningan asli dan memekatkan hidangan. Okey, nanti kalau Nisa sempat di rumah dengan rakan-rakan lain di rumah, okey, buat eksperimen sikit. Baik. Cari tepung custard. Masukkan sikit air dalam bekas lain lah. Jangan ni nanti mak marah, bahaya. Okey, masukkan ke dalam bekas tepung custard dan air, kacau sikit. Nanti akan ada magic. Magic tu apa? Tepung tu akan bertukar menjadi warna kuning asli. Kuning asli, baik. Okey, seterusnya daun pandan ataupun pandan. Okey, daun pandan ataupun pandan ni memberikan aroma dan warna hijau yang semula jadi. Okey, macam yang Nisa tunjuk ni, yang telah siap di blender dan ditapis. Telah boleh siap juga diproses ya cikgu? Ya, betul, dah siap diproses. Sebab tu kalau Nisa boleh buka dan bau, dia memang bau original. Bau yang asli. Baik cikgu. Aroma pandan. Ya, sebab ada setengah diguna essence sahaja. Baik. Okey Nisa, kita pergi ke slide seterusnya. Boleh cikgu. Okey, gula Melaka. Okey, gula Melaka bukan berasal daripada Melaka ya murid-murid. Okey, kalau kita tengok Nisa tunjukkan gula Melaka. Dia bentuk dia macam mana Nisa? Bentuk dia macam bentuk silinder cikgu. Ya, bentuk macam silinder. Ada pelbagai jenis, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan ada juga yang jenis macam serbuk sikit. Okey, apa fungsi dia? Untuk memberikan rasa manis, berbau harum dan menjadikan warna masakan tu keperang-perangan. Contoh yang paling senang tu puding karamel. Kita dapatkan warna dia Nisa kan? Ya, betul. Okey. Seterusnya, santan. Baik. Okey, santan ni agak-agak kita guna untuk apa? Santan ni nak bagi dia rasa lagi sedap cikgu. Ya, betul. Lagi sedap dan meningkatkan rasa lemak. Tapi bagi ada setengah orang dia tak akan gunakan santan lah. Dia akan tukar dengan susu cair. Susu cair. Untuk yang lebih sihat. Baik. Okey, seterusnya tepung gandum. Tepung gandum. Okey, tepung gandum digunakan untuk menggabungkan campuran adunan pastry. Dia fungsi dia sama macam susu cair tadi, susu segar tadi. Baik. Okey, kalau ada bahan yang agak keras, kita mesti campurkan dengan bahan yang berbentuk cecair. Berbentuk cecair. Okey, Nisa. Okey, buah oren Nisa. Buah oren buah oren. Okey, buah oren ni kita gunakan untuk menambah rasa dan warna. Sebenarnya murid-murid di rumah tak semestinya buah oren. Kita boleh juga gunakan buah-buahan yang dalam tin ataupun buah strawberry ataupun tembikai, apple, apa-apa sahajalah yang kita suka. Baik. Dan kita akan gunakan. Okey Nisa, seterusnya Nisa. Coklat. Mesti Nisa suka coklat. Yang ini ya cikgu? Ya, betul. Okey. Coklat ni untuk memberikan rasa kokoh dan haruman pada hidangan. Sebab tu kalau kita masak kek coklat ke, puding coklat ke, bau dia tu kita dah tahu. Betul, bau coklat. Bau dia kita dah tahu bila dah naik bau tu. Okey Nisa, terima kasih. Nasi Nisa. Nasi ni memberikan tekstur pekat dan juga lembut. Tapi Nisa pernah nampak ke nasi digunakan dalam puding? Saya tak pastilah cikgu. Mungkin masa dia menjadi puding, dia dah tak ada bentuk nasi tu. Okey Nisa, cubaan yang bagus. Okey, nasi ni kita ada satu hidangan yang dipanggil puding nasi. Puding nasi. Baik. Nanti kita akan belajar lebih lanjutlah dalam episod yang seterusnya. Mungkin, insya-Allah. Okey, seterusnya Nisa, roti. Roti merupakan bahan terakhirlah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, roti ini ialah bahan utama untuk membuat puding roti. Sama macam nasi tadi. Baik. Nasi kita gunakan untuk puding nasi. Okey, dan roti ini memberikan sumber protein dalam puding. Cikgu, Nisa. saya ada nampak ni cikgu. Kismis lah cikgu. Allahu Akbar. Saya terlupalah anak-anak murid di rumah, minta maaf.
Sebab cikgu terlepas pandang kita punya bekas kismis. Tak apa. Okey, Nisa, kismis ni menambahkan rasa manis dan masam. Baik. Dan tekstur yang kenyal. Maknanya dalam puding tu bila kita letakkan kismis, kita akan dapat rasa pelbagai tekstur. Lembut, kenyal, cair dalam mulut. Betul. Baiklah cikgu, sekarang kita nak lakukan aktiviti kan cikgu? Betul Nisa. Apa yang saya perlu lakukan ni cikgu? Okey Nisa, tunggu je kat situ. Cikgu akan pergi ke sana dan kita akan buat aktiviti ni bersama-sama. Baik, silakan cikgu. Saya tunggu ni cikgu. Kita nak buat apa ni? Okey Nisa. Kat sini cikgu dah sediakan 4 gambar. Yang pertama, hidangan puding ya cikgu? Puding, ya. Semuanya ialah puding. Okey, yang pertama ni puding karamel. Baik. Okey Nisa, puding karamel. Kita ada puding. Oh, puding coklat. Ya, pandai Nisa. Bagus. Okey, yang ni? Yang ini kegemaran saya, puding roti. Puding roti. Baik. Betul. Dan yang terakhir ialah? Yang ini puding agak-agak lapis ke? Agak-agak bersantan. Bersantan. Pandai Nisa. Baik. Okey Nisa, daripada 4 gambar ni, cikgu nak Nisa pilih satu gambar yang paling Nisa suka. Paling Nisa suka, dah disebut tadi. Murid-murid pun boleh juga pilih ni. Boleh? Okey Nisa, pilih. Puding roti boleh cikgu? Puding roti boleh Nisa. Puding roti. Okey, puding roti. Kemudian cikgu akan tampal di sini. Baik. Dan di atas meja cikgu telah letakkan bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat puding roti. Okey. Cuba Nisa teka. Puding roti. Letak seberapa banyak yang Nisa tahu? Okey, saya tahu ni ini wajib. Kalau tak ada roti tak jadi puding roti. Okay, kemudian tu, kita Nisa, gunakan saya nampak pada gambar ada hiasan kismis. Okey, betul. Okey, kemudian kita boleh letak buah-buahan. Betul Nisa, buah-buahan. Puding roti kita. Kemudian apa lagi bahan kita perlukan ya? Adakah tepung kastard cikgu? Tepung kastard, betul. Betul. Baik. Kenapa murid-murid di rumah ada tepung kastard? Baik. Sebab kita ada kuah berwarna kekuningan. Baik, okey, kemudian lagi, Nisa. kita perlukan, saya rasa kita perlukan telur. Telur. Betul ke cikgu? Okey, betul. Betul, baik. Sebabkan ada kuah kan, saya rasa kita letak ni lah cikgu, vanila. Vanila, sebab kita akan ada bau. Rasa dan bau, baik. Okey Nisa, nak cikgu bantu tak Nisa? Boleh juga cikgu. Okey Nisa, dan anak-anak murid di rumah. Okey, di atas roti kita akan sapu apa Nisa? Untuk puding roti? Kita akan sapu mentega cikgu. Yes, betul Nisa. Kita letakkan mentega. Ada lagi tak Nisa? Saya rasa kita boleh gunakan... Boleh tak kita gunakan tepung jagung untuk memekatkan sos dia? Ke salah? Salah. Bukan. Sebab Nisa, tak apa, salah tak apa. Ini ialah sesi pembelajaran. Ya, anak-anak murid di rumah. Okey, tepung kastard dan tepung jagung tadi kegunaannya sama untuk memekatkan. Memekatkan. Baik, saya rasa kita gunakan gula kastard cikgu. Gula kastard, betul Nisa. Okey, cikgu nak pilih satu lagi Nisa. Hidangan satu boleh? lagi. Boleh satu lagi. Satu lagi bahan. Saya rasa saya tahu. Susu segar. Okey, pandai. Susu segar. Baik. Okey. Baik Nisa, kita semak Nisa Boleh cikgu. Okey, ini ialah puding roti. Okey, anak-anak murid di rumah juga boleh lihat cikgu di depan dan kita ikut sama-sama dengan Nisa sekali. Baik, kita belajar. Okey. Betul, kita ada telur. Okey. Bahan utama roti. Kemudian roti kita akan sapu dengan mentega dan kita akan campurkan dengan vanila, tepung kastard, susu segar dan juga gula kastard. Okey, kemudian bahan-bahan lain ni seperti buah-buahan, kismis. Bahan buah-buahan dan kismis ni kita gunakan untuk tabur atas puding roti kita puding nanti. Roti tersebut. Baiklah. Okey, ini Nisa. baru satu hidangan Okey, ini baru satu hidangan. Okey, cikgu nak Nisa pilih satu lagi hidangan. Satu lagi hidangan, saya rasa kita buat puding karamel cikgu. Okey, puding karamel. Tak naklah
Cikgu pilihlah. Boleh, boleh. Kita akan buat agar-agar bersantan. Baik. Agar-agar merah ni. Kalau Baik. orang kampung kata Nisa, agar-agar kenduri. Agar-agar kenduri. Okey Nisa. Boleh gunakan bahan-bahan yang sama. Bahan-bahan Inilah yang paling simple sekali. Paling senang. Saya tadi cikgu ada sebut agak-agak bersantan kan. Jadi santan kena ada. Ya, betul Nisa. Pandai. Okey. Kemudian kalau agak-agak tak ada telur, tak sah. Kena ada telur. Okey, sebab dia bersantan Nisa. Betul. Kalau dia tak bersantan, murid-murid di rumah dia tak akan jadi agak-agak bersantan. Betul. Dia tak akan jadi layer-layer lapis tu. Okey Nisa, seterusnya Nisa. Kemudian kita boleh gunakan saya rasa vanila. Betul ke cikgu? Vanila. Okey, tak apa. Letak apa? dulu nanti Letak dulu. kita semak semula. Baik. Okey, tak ada masalah. Saya nampak ada daun pandan pada Okey, daun pandan. Oh, sebab ada Ada bantuan gambar tadi, daun pandan. daun Okey, betul pandan. Nisa. Baik, saya rasa kita juga boleh guna gula caster Gula caster. untuk agak-agak bersantan kita. Dia dah ada santan, maknanya dia tak perlukan susu segar. Apa lagi ya? Tepung. Tak guna Okey, cukup dah Nisa. Saya rasa cukup dah ni. Cukup. Tak payah banyak-banyak. Baik. Sebab ini ialah hidangan yang paling ringkas sekali untuk membuat puding. Baik, kita semak, cikgu. Okey, Boleh? kita semak. Okey, mula-mula kita akan masak air. Masak air. Kita akan masukkan gula. Baik. Sehingga larut. Kemudian kita akan letaklah agar-agar serbuk ataupun agar-agar bertali. Baik, okey. Okey, kemudian kita akan masak dengan Daun pandan. Untuk apa ni Anestia tadi? Daun pandan? Untuk aroma dan untuk warna. meningkatkan aroma dan warna. Okey, kemudian kita akan letakkan telur dan santan. Jadi Nisa, vanila ni kita tidak perlukan dalam hidangan agak-agak merah bersantan sebab kita dah ada daun pandan yang meningkatkan aroma dia. Cikgu, agak-agak ni warnanya merah. Jadi saya perlu ke tambah pewarna? Okey Nisa, soalan yang bagus ya. Mungkin murid-murid di rumah juga terfikir soalan yang sama dengan Nisa. Okey, kita boleh gunakan pewarna. Baik. Ataupun kita boleh gunakan cordial. Okey, kalau kita gunakan cordial ya murid-murid di rumah, kita tak perlu letakkan gula. Nanti akan jadi terlalu manis. Ataupun kita gunakan sirap kenduri. Sirap kenduri. Biasalah cordial sentiasa dah disertakan dengan manisan ataupun gula di Betul, dalamnya. Nisa. Jadi kita tak perlu gunakan gula caster. Sekarang kita dah bermain permainan memadankan bahan-bahan dan juga hidangan yang tertera. Didik TV KPM